Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami pelajar dari subjek Pengajian Kenegaraan Malaysia SADN 1033 yang diajarkan oleh Dr. Haslinda binti Haji Hassan. Kami kumpulan ke-11 akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Warna-Warni Malaysia. Seterusnya ahli kumpulan. Yang pertama, Nur Lila Nasha binti Muhammad Sazali 289757. Seterusnya Angeline anak perempuan Ponayah Victor 289808. Seterusnya Ahmad Fahman bin Cik Hassan 289827. Seterusnya Nur Fatihah binti Ahmad Taufik 289829. Seterusnya saya sendiri Muhammad Akmal bin Azmi 289860. Seterusnya kita pergi ke pengenalan. Negara Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai pelbagai kaum yang hidup harmoni dan sejahtera. Sebagai contoh, majoriti masyarakat di Malaysia merupakan bangsa Melayu diikuti dengan bangsa Cina dan India. Terdapat juga pelbagai etnik lain yang berbeza tinggal di Malaysia dengan identiti budaya mereka yang unik dan istimewa, dengan beberapa persamaan di antaranya. Bukan setakat itu sahaja, terdapat juga beberapa bangsa kecukan yang tinggal di Malaysia dan komuniti yang kecil. Komuniti kecil yang tinggal di Melaka ini merupakan keturunan Portugis yang berkahwin dengan wanita tempatan, namun bertutur dalam bahasa ibunda dan beragama Kristian. Setiap kumpulan ini memiliki ciri-ciri budaya tersendiri yang berbeza berbanding yang lain. Justru bahagian warisan tidak ketara melalui cawangan adat budaya berperanan untuk melaksanakan penyelidikan, pendokumentasian dan aktiviti-aktiviti kesedaran bagi mengembangkan lagi dan melestarikan penyelidikan masyarakat berkaitan dengan budaya dan warisan di Malaysia. Warisan adat budaya kita wajar dihargai kerana kepelbagaian dan asimilasi budaya yang inilah membentuk lanskap Malaysia pada hari ini sehingga Malaysia dikenali seluruh dunia. Cawangan adat budaya memfokuskan kepada aspek-aspek berikut seperti adat, makanan warisan, perubahan tradisional, permainan tradisi dan pertahanan diri. Okey, seterusnya adat-adat resam di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum yang terdiri pada 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Malaysia Timur terdiri daripada beratus-ratus etnik peribumi. Kaum yang bersejarah panjang menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik dengan latar budaya yang berbeza. Perbezaan agama, adat resam setiap kaum etnik ditirai dan dihormati bagi mengekalkan keharmonian dan keamanan negara. Adat budaya yang merangkumi seluruh kehidupan masyarakat telah berkembang melalui tradisi pewarisan daripada satu generasi ke generasi yang diamalkan sejak turun-temurun. Ini telah mempengaruhi sebahagian besar gaya hidup masyarakat di Malaysia dan menjadi identiti setiap kaum. Seterusnya ialah tentang perayaan pelbagai kaum di Malaysia. Antaranya ialah Hari Raya Puasa atau dikenali sebagai Hari Raya Aidilfitri yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia. Perayaan ini disambut bagi meraihkan berakhirnya bulan Ramadan selama sebulan yang mana mewajibkan umat Islam berpuasa. Hari Raya ini disambut pada 1 Syawal setiap tahun. Yang kedua ialah Hari Raya Aidil Adha atau dikenali sebagai Hari Raya Haji dan Hari Raya Korban. Perayaan ini disambut adalah untuk menghormati kesanggupan Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya Nabi Ismail sebagai tanda berimannya Nabi Ibrahim kepada Allah. Yang ketiga iaitu Ma'al Hijrah atau Awal Muharram, juga dikenali sebagai Tahun Baru Islam. Sambutan ini diraikan sebagai tanda memperingati penghijrahan Nabi kita iaitu Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masihi. Daripada peristiwa inilah Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia. Yang keempat iaitu Tahun Baru Cina. Merupakan perayaan yang terpenting bagi masyarakat orang Cina. Perayaan ini melambangkan permulaan dalam menentukan nasib dan kehidupan. Mereka juga percaya dengan membakar mercun dapat menghindar daripada nasib malang. Perayaan ini ditamatkan dengan perayaan Cap Gomeh. Yang seterusnya ialah perayaan Deepavali, merupakan perayaan disambut oleh masyarakat yang menganut agama Hindu. Perayaan ini menandakan sebuah kemenangan terhadap mereka iaitu kemenangan terhadap kebaikan mengatasi kejahatan.
Yang terakhir ialah Hari Wesak. Hari Wesak bagi penganut agama Buddha, perayaan Hari Wesak ini merupakan perayaan terpenting bagi mereka dengan tujuan mengingati hidup pengasas ajaran mereka yang dikenali sebagai Siddhartha Gautama. Hari Wesak ini juga merupakan hari memberi sedekah kepada sami dan memberi makan kepada orang miskin. Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Tajuk seterusnya adalah pakaian tradisional dalam kaum Malaysia. Pertama sekali, pakaian kaum Melayu. Bagi wanita ada dua jenis, baju kebaya, baju kurung dan selendang. Baju kebaya dibawa oleh kaum wanita di negeri Melaka. Baju kebaya juga dipakai oleh kaum baba dan nyonya. Baju kebaya ni berbeza mengikut negeri. Contohnya di Perak, baju lengannya adalah panjang berbanding dengan negeri-negeri lain. Kemudian kedua ialah baju kurung. Baju kurung ada dua jenis. Satu ialah baju kurung Kedah dan satu lagi ialah baju kurung Cekak Musang. Baju kurung Kedah berasal daripada Thailand, dibawa oleh kaum wanita di belah Thailand. Baju kurung Cekak Musang ni dipakai oleh masyarakat peribumi Malaysia yang dipakai bersama kain songket ataupun kain sarung. Bagi lelaki, pakaian tradisionalnya adalah baju Melayu yang selalunya dipakai untuk majlis perkahwinan, kenduri, kendara. Baju Melayu ni dipakai semasa sembahyang Jumaat. Baju Melayu juga dipakai bersama kain samping atau songket untuk berkelihatan lebih seri. Kedua ialah pakaian tradisional kaum India. Bagi wanita ada dua jenis pakaian. Satu ialah sari, kedua ialah salwar kamis. Sari adalah pakaian kain 5 hingga 6 helai yang kita pakai dengan melilit pada bahagian badan. Gayanya ada pelbagai jenis. Cara pemakaian ada berbeza. Contohnya adalah gaya Navy, gaya Maharashtra dan gaya peribumi. Salwar kamis lebih dikenali sebagai Punjabi suit, iaitu blaus yang panjang dipakai bersama seluar panjang dan satu tudung kepala yang dikenali sebagai tupada. Selalunya dipakai untuk upacara perkahwinan, kenduri, upacara keagamaan. Bagi kaum lelaki, pakaian tradisional India ialah kurta. Ia adalah baju lengan panjang dengan seluar longgar panjang. Lebih sama dengan baju Melayu tetapi ada penambahan corak, cara jahit dan sebagainya. Selalunya dipakai untuk upacara juga. Dan akhir sekali ialah pakaian tradisional kaum Cina. Kaum Cina bagi kaum wanita adalah cheongsam, lebih dikenali sebagai gaun Mandarin. Gaun Mandarin ni lebih popular pada 1920-an dan 1940-an. Pada zaman sekarang juga masyarakat Cina masih memakai baju ini tetapi bagi upacara-upacara yang penting sahaja. Bagi kaum lelaki, pakaian tradisional Cina ialah samfu yang membawa maksud baju dan seluar dalam bahasa Cantonese. Baju ni adalah baju yang longgar, dipakai bersama seluar yang longgar terbelah di hadapan dan mempunyai kolar yang tinggi. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurila Nasihan, nombor medik 289757. Ini saya nak membentangkan tentang makanan tradisional masyarakat berbagai kaum di Malaysia. Okey, bagi masyarakat Melayu, makanan tradisional dia nasi lemak. Nasi lemak dia mempunyai berbagai jenis sambal seperti sambal ikan bilis, sambal udang, sambal ayam dan sebagainya. Lepas tu, laksa. Laksa ni dia merupakan sejenis makanan yang berkuah. Jadi, dia merupakan makanan yang rasmi di Malaysia sebab semua masyarakat minat dengan makanan tu.
apa ni, laksa Johor paling popular. Okey, lepas tu sate. Sate ni dia pelbagai jenis seperti sate ayam, sate anak dan sebagainya. Lepas tu untuk yang rendang selalunya disajikan pada waktu musim perayaan. Jadi dia ada pelbagai jenis seperti ayam, rendang daging dan sebagainya. Bagi masyarakat Cina, okey, makanan yang paling popular ialah yisang ataupun yusheng. Dia selalunya ada pada musim perayaan. Lepas tu dia melambangkan kemakmuran, kemewahan dan kekayaan. Jadi mi yusheng tu akan diangkat dengan tinggi. Okey, semakin tinggi dia punya angkat tu dengan menggunakan chopstick, semakin orang panggil ong macam nasib baik, membawa rezeki yang lebih luas macam tu. Lepas tu kuih bulan. Kuih bulan ni dia makanan yang manis dan sedap untuk dimakan begitu saja. Lepas tu cakotiao. Cakotiao dia dihidangkan kepada semua masyarakat. Okey, lepas tu 4 tang yuan. Tang yuan ni dia anggap sebagai makanan pencuci mulut, terutamanya pada majlis perkahwinan. Bagi masyarakat India, muruku merupakan makanan yang paling popular di negara kita maupun di luar negara. Okey, dia sebenarnya dia ada pada musim perayaan. Lepas tu kalau toseng ni pula, dia hidang dengan pelbagai lauk seperti sambal ayam, sambal dari buah-buahan dan sebagainya, buah-buahan dan ayam. Lepas tu nasi biryani dikenali sebagai nasi biryani hitam sebab semua kaum minat dengan nasi ni, terutamanya masyarakat Melayu di Johor. Okey, lepas tu putu mayam. Putu mayam ni dia dikukus dan dihidang dengan kelapa parut. Seterusnya kita pergi ke tarian tradisional masyarakat berbagai kaum di Malaysia. Yang pertama, tarian Mak Yong. Tarian Mak Yong merupakan sejenis tarian Melayu tradisional. Drama tari Mak Yong ini merupakan sebagai suatu bentuk drama tari Melayu yang menggabungkan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan. Muzik vokal, lagu, cerita dan teks percakapan yang formal dan bersahaja. Dicipta untuk hiburan kerabat diraja khususnya dari golongan Selatan Thailand. Seterusnya, tarian Zapin. Tarian Zapin merupakan tarian yang terkenal di negeri Johor. Perkataan Zapin berasal daripada Al-Zafan, iaitu gerak kaki. Mengikut sejarah tarian ini, pada mulanya adalah sebagai tarian hiburan di istana yang dibawa dari Hadramaut, Yaman Selatan oleh pedagang Arab pada abad ke-13 yang bertujuan digunakan amalan berzikir untuk menyebarkan pengetahuan mengenai sejarah tamadun Islam. Seterusnya, tarian gamelan. Tarian gamelan mula dipersembahkan di istana di Empayar Riau dan Lingga pada kurun ke-17. Ia mula dipersembahkan buat pertama kali di khalayak ramai di Pekan Pahang dan dalam tahun 1811 dalam upacara persandingan Tengku Husin. Menurut Tengku Mariam, pada asalnya tarian itu terdiri daripada 77 jenis gamelan, tetapi pada hari ini hanya tinggal 33 jenis gamelan sahaja, kesan daripada ketiadaan tenaga pengajar jurus tarian tersebut. Seterusnya, tarian Cina. Yang pertama, tarian Naga. Tarian Naga ialah sebentuk tarian dan persembahan tradisional dari budaya Cina. Sepertilah tarian singa, tarian Naga sering dipersembahkan pada musim perayaan. Orang Cina selalu menyebut keturunan Naga sebagai lambang identiti etnik. Pada pemikiran orang Cina, Naga adalah sejenis hidupan yang menguntungkan. Naga mewakili kekuatan yang tiada bandingnya, yang boleh menghilangkan nasib buruk dan mencegah jenayah. Oleh sebab itu, sejak zaman nenek moyang, semasa mereka merayakan Tahun Baru Cina. Yang seterusnya, tarian kipas. Tarian kipas merupakan satu jenis tarian yang memerlukan 9 orang ahli, di mana 7 wanita dan 2 orang lelaki. Jenis tarian ini menunjukkan bahawa kipas Cina mempunyai erti yang sebati dalam masyarakat Cina, di mana dewa-dewi pada masa lalu sentiasa menjadikan kipas sebagai alat keperluan. Tambahan lagi, ia merupakan satu tradisi masyarakat Cina yang mana masyarakat Cina mempercayai Feng Shui, iaitu
Suatu kepercayaan masyarakat Cina umumnya tentang suatu petanda yang baik dan buruk terhadap sesuatu kehidupan di tempat mereka. Seterusnya, tarian India. Yang pertama, tarian Kathak. Tarian Kathak merupakan salah satu tarian klasik India yang berasal daripada utara India. Perkataan Kathak berasal dari perkataan India iaitu Katha yang bermaksud seni bercerita. Dari sifat asalnya yang merupakan ekspresi menghambakan diri kepada dewa-dewa Hindu. Kathak telah berkembang ke istana-istana pemerintah pada kurun ke-11 dan 12. Di waktu pemerintahan era Mughul di India, persembahan tarian Kathak telah berpindah dari kuil ke istana-istana Mughul. Seterusnya, tarian Bharatanatyam. Tarian klasik India ini bagaikan sebuah puisi dalam gerak tari. Tarian yang dramatik dan bersemangat ini berdasarkan kisah epik India purba dan memaparkan lebih dari 100 gerak tarian dan gaya badan. Memandangkan tarian ini memakan masa yang lama untuk dikuasai, terdapat setengah penari kanak-kanak yang mula berlatih pada umur semuda 5 tahun.